Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada yang menonton. Baik, saban hari kita mendengar turun naik laporan kes baharu COVID-19 dan baru-baru ini kita dimaklumkan bahawa rakan koresponden TVS kita di Jakarta, Indonesia disahkan positif COVID-19 dan kini beliau dikehendaki menjalani kuarantin di rumah. Dan hari ini kita akan mendengar sendiri beliau berkongsi pengalaman beliau bersama dengan koresponden TVS. Jadi bersama dengan kita sekarang ini Encik Syukri. Assalamualaikum Encik Syukri. Salam Syirah. Apa khabar Encik Syukri? Alhamdulillah semakin sihat insya-Allah. Sebenarnya kita rasa teruja dan terharu atas kesediaan Encik Syukri masih lagi sudi dihubungi dan membawa laporan kepada penonton koresponden TVS walaupun kita dimaklumkan bahawa Encik Syukri disahkan positif COVID-19 pada 8 Mac lepas. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syukri dan sekiranya Encik Syukri sudi berkongsi kepada penonton koresponden TVS hari ini bagaimana keadaan Encik Syukri sekarang dan apa gejala-gejala yang Encik Syukri alami. Silakan. Ya Syirah, terima kasih. Ya Syirah, terima kasih. Alhamdulillah setakat ini Syirah saya telah beransur pulih. Saya disahkan positif COVID-19 pada 8 Mac. Pada Sabtu 6 Mac saya mula mengalami simptom hilang deria rasa bau dan deria rasa. Badan juga rasa tidak sihat, rasa lenguh dan sakit-sakit otot. Berlaku juga cirit-birit. Selepas disahkan positif, selepas saya buat swab test, saya diberi pilihan sama ada di kuarantin di hospital atau kuarantin di rumah dan saya pilih di rumah. Alhamdulillah keadaan saya setakat ini kembali beransur pulih. Ya Syirah. Alhamdulillah. Jadi apabila memilih untuk menjalani kuarantin di rumah, mungkin bagaimana Encik Syukri menjaga pemakanan dan kesihatan dan sebagainya? Ya Syirah, pagi-pagi saya bersenam di dalam rumah lah. Melakukan exercise ringan. Saya makan vitamin C, D dan zinc. Saya banyakkan minum air dan saya juga makan beberapa jenis ubat yang disarankan doktor di sini. Ya Syirah, satu perkara yang saya ingin kongsikan ialah berkenaan penjagaan kebersihan tangan ketika berada di luar rumah. Kita hendaklah sentiasa kita menjaga jarak, sentiasa memakai pelitup muka. Apa yang berlaku ke atas diri saya ni mungkin atas pengabaian saya, atas kelekaan saya terhadap SOP kesihatan. Pandemik ni sudah berlarutan lebih setahun. Kemungkinan kita sudah menjadi agak ambil mudah sedangkan kes baru masih lagi berlaku dan masih agak tinggi termasuk di Indonesia. Proses vaksinasi juga sedang dilakukan banyak negara di Indonesia termasuk juga di Malaysia. Sekali lagi kita mungkin merasakan keadaan sudah kembali normal sedangkan banyak perkara yang belum lagi normal. Ya Syirah. Ya betul dan sebenarnya gejala ini kita panggil COVID-19 fatigue. Bila orang ramai dah mula rasa tak takut dan bosan dengan norma baru, membuatkan mereka mengambil mudah dan orang cakap acuh tak acuh dengan SOP yang ditetapkan. Jadi sama-samalah kita untuk tidak mengambil mudah kerana perjuangan menentang COVID-19 belum berakhir. Dan Encik Syukri, sebelum kita akhiri sesi bersama Encik Syukri hari ini, mungkin Encik Syukri boleh kongsikan laporan semasa COVID-19 di Indonesia ketika ini. Silakan. Ya Syirah, berdasarkan data terkini setakat semalam, kes COVID-19 di Indonesia telah meningkat kepada 1.39 juta orang dan saya juga termasuk dalam statistik berkenaan. Bagaimanapun jumlah yang dinyatakan telah sembuh adalah seramai 1.21 juta orang. Mereka yang meninggal dunia setakat ini berjumlah 37,930 orang. Berkenaan proses vaksinasi setakat ini seramai 3.5 juta telah menjalani vaksinasi pertama, manakala 1.26 juta telah menjalani vaksinasi kedua. Apapun kita perlulah sentiasa menjaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Ya Syirah.
Betul. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Kita doakan Encik Syukri kuat menghadapi dugaan menentang COVID-19 dan diberikan kesembuhan dan kesihatan yang baik. Jaga diri di sana, Encik Syukri. Terima kasih Syirah, amin. Hmm. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Koresponden TVS. Masih lagi dalam Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur, juga bersama dengan Koresponden TVS dari Singapura iaitu Puan Masita. Dan kabar dari Singapura hari ini masih lagi berkisar tentang seorang rakyat Malaysia yang terselamat dari 5 pertuduhan berkaitan dadah yang juga termasuk hukuman gantung sampai mati di Singapura. Jadi Puan Masita boleh kongsikan sedikit perkembangan terkini berkaitan lelaki ini. Silakan. Ya, perjalanan ke lapangan terbang adalah metafora. Saya menjemputnya dalam kegelapan. Dia kemudian beredar ketika matahari mula terbit. Hari baru, kehidupan baru. Itu kata Wong Siu Hong, peguam yang mewakili Beh Chiu Bu, 38 rakyat Malaysia yang sudah pun selamat kembali ke Malaysia sebagai lelaki yang bebas. Saya berkesempatan bertemu Wong di lapangan terbang Changi dan bertanyakan perasaannya untuk berpisah setelah bersama Beh selama 52 bulan bagi membuktikan bahawa anak guamnya itu tidak bersalah. Ini jawapan Beh. Saya rasa sempurna. Saya telah melakukan tugas saya sebagai seorang peguam, lelaki dan sahabat. Untuk pengetahuan, Wong berasal dari Singapura, berusia 60 tahun dan merupakan rakan kongsi di sebuah firma guaman Eldan Law LLP di sini. Menurut Wong, banyak yang beliau pelajari sepanjang perjalanan membela Beh dan beliau bersyukur Tuhan memilih beliau sebagai individu yang menyelamatkan Beh daripada kematian di tali gantung. Bagaimana Beh sendiri? Bagaimana perasaannya dapat pulang ke tanah air? Beliau yang lebih selesa bercakap dalam Hokkien melahirkan rasa gembira dan menyatakan ayah serta adiknya akan menunggu di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Anak kelahiran Nibong Tebal ini berlepas pulang menaiki pesawat tepat jam 9 pagi. Beliau bersempat bersarapan kali terakhirlah bersama peguamnya di pintu pelepasan di lapangan terbang. Saya sempat merakamkan saat-saat akhir mereka perlu berpisah. Mereka berpelukan dan Beh kemudiannya dilihat tunduk kepada Wong sebagai tanda hormat dan terima kasih beliau. Saya dan Wong turut menunggu di lapangan terbang sehingga Beh selesai melalui proses pelepasan immigration dan berlepas pulang. Selepas menerima pesanan WhatsApp dari Beh yang mengatakan beliau sudah berada di dalam pesawat, barulah kami beredar pulang. Sedikit latar belakang kes Beh, beliau mempunyai seorang anak perempuan. Beliau dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi di sini menjelang sambutan Tahun Baru Cina tahun lepas. Terselamat daripada hukuman gantung tersebut 10 bulan kemudian sebab panel 3 hakim Mahkamah Rayuan Singapura menerima rayuan beliau. Pada 2 Mac lepas, panel hakim yang sama turut mengenepikan permohonan pihak pendakwa untuk mengenepikan 4 pertuduhan yang lebih ringan berkaitan dadah terhadap Beh. Panel hakim membuat keputusan 2-1 yang memihak kepada beliau. Beh dalam pembelaannya mendakwa dia tidak mengetahui terdapat dadah di tempat penyimpanan motosikal yang dipinjam dari kawannya. Sekian saja laporan saya dari Singapura. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini mengenai Beh Chiu Bu yang terselamat dari pertuduhan berkaitan dadah dan hukuman gantung sampai mati dan kini bebas menjalani kehidupan seperti biasa. Maka dengan itu berakhirlah Koresponden TVS untuk kali ini. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Jaga diri Malaysia.